Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'. Dorongan menunaikan haji. Musim haji je kita baca. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengerjakan haji kerana Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak menuturkan perkataan yang tidak senonoh dan tidak melakukan perbuatan keji yakni dosa, maka dia akan kembali dalam keadaan suci pada dosa seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Muttafaq alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan haji kerana Allah SWT sedangkan dia tidak menuturkan perkataan yang tidak senonoh dan tidak melakukan perbuatan keji yakni dosa, maka dia akan kembali dalam keadaan suci pada dosa seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Muttafaq alaih. Keterangan sebenarnya bayi dirahirkan dalam keadaan maksum, suci pada sebarang dosa dan kesalahan. Demikianlah juga kesan amalan haji yang dilakukan semata-mata kerana Allah SWT. Pada permulaan kitab Fadlat Solat, ada dinyatakan bahawa para ulama berpendapat bahawa pengampunan dosa yang dimaksudkan daripada hadis-hadis seperti ini adalah untuk dosa-dosa kecil saja. Walaupun setengah ulama mengatakan bahawa dalam bab haji, hadis yang seperti ini merangkumi pengampunan dosa-dosa besar dan kecil. Berdasarkan banyak hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan haji, maka sebagian ulama telah membuat rumusan bahawa dengan berkat amalan haji, dosa kecil dan dosa besar semuanya diampunkan. 3 perkara telah disebut dalam hadis ini. Pertama ialah haji nak dilakukan semata-mata kerana Allah SWT, yakni tiada sebarang maksud keduniaan, kemasyhuran, menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Ramai orang yang mengerjakan haji untuk kemasyhuran dan memuliakan kemuliaan diri. Sebenarnya dia telah menyia-siakan pahala menanggung kesusahan dan perbelanjaan haji. Walaupun dengan haji yang sedemikian itu kefarduannya tertunai, tapi kalaulah mereka mengikhlaskan niat mereka semata-mata kerana Allah, betapa banyak ganjaran yang mereka akan perolehi di samping tunainya fardu haji. Betapa besar kerugian bagi mereka yang sanggup mensia-siakan amalan hanya kerana untuk mendapatkan sanjungan pada segolongan manusia. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa ketika dunia menghampiri kiamat nanti, golongan kaya daripada umatku akan mengerjakan haji dengan maksud untuk melancung dan bersia-sia, bagaimana orang ramai melancung ke London dan Paris. Dan golongan sederhana pada umatku akan melakukan haji dengan maksud untuk berniaga. Mereka akan mengubah barang perniagaan sebahagian daripada sini ke sana dan sebahagian daripada sana ke sini. Manakala ulama akan pergi haji untuk menunjuk-nunjuk dan kemasyhuran. Sekian kiat ustaz telah pergi haji 10 kali dan orang miskin akan pergi haji untuk meminta sedekah. Para ulama telah menulis bahawa mereka yang buat haji badal dan mengambil upah, yakni mendapat faedah keduniaan daripada amalan haji tersebut pun termasuk dalam golongan yang disebutkan di atas, kerana mereka seolah-olah melakukan perniagaan melalui ibadat haji seperti yang akan dijelaskan pada hadis ke-15 nanti. Dan sebuah hadis yang lain dinyatakan bahawa sultan dan raja-raja akan melakukan haji untuk bersia-sia, orang kaya untuk berniaga, orang miskin untuk meminta-minta, dan para ulama untuk kemasyhuran. InsyaAllah kita akan sambung. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.